Okay, record. Ustazah tekan got it. Got it. Got it. Got it. Okay, got it. Nampak tak? Okay. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Kita di muka surat mana? 10 kah? 311 hari tu. Bukan. 310, 310. 313. 310 kah? 313. Ya, hari tu kita sampai siksa kubur. Apa ni? Apa ni? Sampai ni yang muka surat 311 tapi perenggan atas sekali. Yang dan bertanya kepadanya tentang berapa lama ia mati, ia menjawab sehari atau setengah hari. Gitu. Muka surat 311. Kita baca dah. Dah baca dah Ustazah. Asal baca dah. Kita sampai 313. Sebab saya tak ada, maknanya 313. 310 tu yang minggu lepas. Minggu sebelum. 313 kita last kali Al-Kahfi ayat 25. Okey, itu betul mungkin. Okey. Ingat tak Fak kata akak tak sempat tu kan? Betul. Betul. Ini Okay, betul. 313 betul. Sebab bila Faizah kata minggu yang dulu tu. Okay, boleh dah Ustazah. Okey. Tinggal lah. Ya, awak tertinggal. Berapa? Kak Fizah pun tertinggal. Kak Fizah dengan Faizah tertinggal. Sebab yang saya tandakan 310 tu minggu dulu lagi. Oh. Okey. 313 lah Kak Panuri. Yang ayat saya baca tadi MS 313. Betul lah. 313. Tapi dia cakap 311. Okey dah okey. Tak apa. Okey. Kita teruskan. Mana? Mantap dengan mulut. 313 Kak Fizah. Di dalam surah Okey. Kahfi. Kita balik 313 muka surat kepada tajuk dia ya. Tajuk kita pegang tajuk dia sebab 313. Kita pegang kepada tajuk sebelah ni. Tajuk besar dia apakah orang mati merasakan waktu di alam barzakh. Ni kita sebenarnya kita baca dah tapi kita nak sambung ni. Kita baca sikitlah. Kita nak cari jawapannya. Apakah orang mati merasakan waktu di alam barzakh? Dia rasa tak dengan waktu? Bagaimana telah diterangkan sebelumnya. Allah menjelaskan kepada kita ketika manusia melihat kedahsyatan hari kiamat, mereka akan merasa bahawa mereka tinggal di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi sebelum dibangkitkan, apakah manusia akan merasakan waktu saat berada di alam barzakh? Dia rasa tak apabila sebelum dibangkitkan, dia rasa tak waktu dia di alam barzakh? Manusia tidak akan merasakan waktu tersebut. Ini jawapan dia. Kerana jika merasakan waktu yang berlangsung selama ribuan tahun, mereka pasti telah mendapatkan siksaan yang Allah ancam kepada orang-orang kafir atau durhaka, iaitu pada hari kiamat ketika orang kafir bersumpah bahawa ia tidak tinggal di dunia kecuali hanya sebentar. Namun sekalipun manusia kehilangan perasaan terhadap waktu, dia tak rasa waktu tu. Dia rasa dia duduk sekejap aja di dunia. Pengetahuan mereka tidak hilang. Jika ada orang berusia 50 tahun, waktu yang telah dilaluinya akan hilang, akan tetapi ia tidak boleh melupakan dan pengetahuannya tetap ada. Kerana jika tidak demikian, ia tidak akan ingat sedikit pun semua perbuatan yang telah dilakukan. Perasaan akan hilang sedangkan ingatan tidak. Perasaan akan hilang sedangkan ingatan tidak. Allah berfirman, Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari ketika manusia teringat tentang apa yang telah dikerjakannya. Dia ingat apa yang dia buat. Tapi masa tu dia tak ingat berapa lama. Dengan demikian perasaan terhadap waktu akan hilang. Perasaan terhadap waktu akan hilang. Yang tetap ada ialah ingatan. Di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan contoh nyata yang membuktikan hal ini. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang kisah Uzair yang telah
yang Allah matikan selama 100 tahun. Allah kemudian menghidupkan dan bertanya kepadanya tentang berapa lama ia mati. Ia menjawab sehari atau setengah hari. Itu dalam ni pun kita dah baca dulu dalam buku kita apa di bawah lindungan apa tu Al-Quran ke apa tu tentang cerita ni. Di dalam surah Al-Kahfi juga Allah juga menyebutkan kisah Ashabul Kahfi yang dia matikan selama 309 tahun. Kemudian Allah hidupkan mereka hingga mereka bertanya satu masa lain tentang berapa lama mereka tidur. Mereka menjawab sehari atau setengah hari. Tentang kisah Uzair, Allah berfirman, ni cerita Uzair ni dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Mana tentang Uzair ni Allah tanya, dia kata bahawa dia apa ni? Allah bertanya kepada berapa lama kamu tinggal di sini? Uzair menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Jadi Allah bagi tahu kepada sebenarnya kamu tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah. Dan lihatlah kepada kaldaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang kaldai itu bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami menutupnya kembali dengan daging. Maka tak kala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, ia pun berkata, saya yakin bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah telah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian bertanya kepadanya berapa lama ia tinggal. Ia pun menjawab sehari atau setengah hari. Dengan kata lain, ia merasa sama dengan tidur hariannya di dunia. Padahal 100 tahun telah berlalu darinya. Sementara tentang kisah Ashabul Kahfi yang disebut di dalam ayat 19 Suratul Kahfi, dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Dah mereka duduk dalam gua tu dah tidur selama 309 tahun dah. Lepas itu Allah bangunkan, kemudian Allah jadikan mereka itu saling bertanya di antara mereka sendiri. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kita lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Allahu a'lamu. Rabbukum a'lamu bima labistum. Lalu Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Kemudian Allah menjelaskan waktu mereka tinggal di gua dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun serta ditambah 9 tahun. Berdasarkan kisah Uzair dan Ashabul Kahfi di atas, kita boleh melihat bahawa perasaan mereka terhadap waktu ialah sama, iaitu sehari atau setengah hari. Mana singkatnya. Waktu hari kiamat serta mana dia? Sehingga ayat-ayat yang menjelaskan tentang waktu hari kiamat serta sumpah orang-orang kafir bahawa mereka tidak tinggal di dunia dan di alam barzakh kecuali hanya sebentar, menunjukkan perasaan terhadap waktu di alam barzakh yang boleh mencapai ribuan tahun akan menjadi sehari atau setengah hari. Jadi maknanya lebih-lebih lagi lah orang yang dah meninggal lama daripada zaman Adam dulu kan. Lagilah ribu-ribu tahun. Tapi mereka masih merasakan bahawa waktu tu singkat sangat, sehari atau setengah hari. Dengan demikian, kita telah mengetahui siksa kubur. Hal yang disembunyikan kepada kita hanya bentuk dan perasaan terhadap waktu siksaan. Apa maksud ni? Kita telah mengetahui siksa kubur. Mana kita tahu bahawa siksa kubur tu Allah kata ada. Itu sebab kita duk minta supaya Allah jauhkan kita ataupun Allah inikan kita daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam min azabil qabr. Kan kita duk minta kan? Jadi maknanya kita tahu bahawa siksa kubur tu ada. Hal yang disembunyikan kepada kita hanya bentuk dan perasaan terhadap waktu siksaan. Jadi yang disembunyikan daripada kita ialah hal yang disembunyikan kepada kita hanya bentuk siksa tu disembunyikan. Sebab dikatakan ini adalah perkara ghaib. Allah saja yang tahu.
dan perasaan terhadap waktu siksaan. Perasaan terhadap waktu siksaan. Melalui penjelasan yang telah lalu, kita boleh mengetahui hari kiamat akan terjadi. Okey. Jika manusia telah mati atau waktu yang tersisa menuju hari kiamat bagi seorang manusia adalah waktu tersisa dari hidupnya, hal ini berdasarkan waktu di alam barzakh akan menjadi sedikit, iaitu sehari atau setengah hari. Hingga akhirnya Allah membangkitkan orang yang ada di dalam kubur. Allah mengetahui tentang hal yang telah, sedang dan akan terjadi. Dia yang lebih mengetahui alam barzakh serta perasaan dan pengetahuan manusia terhadap alam barzakh. Dia pula yang lebih mengetahui tentang waktu yang dihabiskan di alam barzakh. Oleh kerana itu, kita akan mendapatkan bahawa ketika berbicara tentang hari kiamat, Allah pasti akan menjelaskan bahawa hari tersebut sangat dekat. Allah berfirman, "Fasbir sabran jamila, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang sebaik-baiknya. Sungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, sedangkan kami memandangnya dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Wa yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu sudah dekat. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Manusia bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, katakan kepada mereka, sesungguhnya pengetahuannya adalah di sisi Allah. Mana pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah Allah saja yang tahu. Jadi tak boleh nak jawab macam mana. Mana Allah saja yang tahu. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu sudah dekat. La'alla sa'ata, boleh jadi hari kebangkitan itu takunu qariba, sudah dekat waktunya. Lagi disambung lagi dengan ayat fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna mata huwa qul asa an yakuna qariba. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, bila akan terjadi? Bila itu? Mana bila itu tu mana kiamatlah akan terjadi. Katakanlah mudah-mudahan waktu kebangkitan itu dekat. Sebab Allah lebih mengetahui hari kiamat. Dia lebih mengetahui bahawa hari kiamat dekat kepada manusia. Manapun yang dia ciptakan di bumi ini, hal ini berdasarkan bahawa perasaan terhadap waktu di alam barzakh akan hilang. Hari kiamat ialah waktu yang tersisa di dalam hidup. Jadi maknanya kita ni akan merasai tiga keadaan ni. Hidup kita ni, kita di dunia dengan berbagai-bagai macam ni. Di alam barzakh, makna alam barzakh tu dia tersendiri, mana alam tu tersendiri, mana itu juga adalah alam ghaib. Alam ghaib dikatakan apa-apa yang berlaku dalamnya, mana Allah saja yang tahu. Kalau kita kata macam mana, kata azab lah, azab macam mana, dia azab macam mana, itu Allah saja yang tahu macam mana. Allah nak azab roh dia sajakah, ataupun Allah nak bawa turun roh pergi duduk di jasad dia, Allah azab. Itu semuanya adalah di dalam pengetahuan Allah. Di dalam pengetahuan Allah. Okey, kita pergi kepada 315. Berlindung dari siksa kubur. Macam mana kita nak berlindung dari siksa kubur? Makna sekarang ni kita tahu siksa kubur tu ada. Siksa kubur tu apa? Tapi tak tahu bagaimana caranya siksa itu, kita tak tahu. Beritahu bahawa siksa kubur tu ada, akan dirasai oleh seseorang. Bagaimana nak berlindung dari siksa kubur? Apakah Muslim yang derhaka akan disiksa di kubur? Muslim yang derhaka, yang selalu disebut dalam al-mujrimin, al-mujrimun. Itu Muslim yang derhaka lah tu. Al-mujrimun. Setiap orang mati bukan dalam keadaan Islam, tidak mengaku bahawa tiada Rabb selain Allah dan Muhammad utusan Allah, ialah orang kafir yang akan diseksa di alam kubur.
Siksaan tersebut ialah membuka bagi siksa neraka yang akan terjadi pada hari kiamat. Adapun seorang Muslim yang bermaksiat, siksaan yang diterimanya berbeza-beza sesuai besarnya kedurhakaan yang ia lakukan dalam kehidupan di dunia. Kemaksiatan memiliki derajat yang banyak. Rasulullah telah menjelaskan hal ini dalam sabdanya. Innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa. Namun mereka tidak disiksa kerana dosa besar. Yang ini tidak bersuci dan kencingnya, dan yang ini melakukan namimah atau adu domba. Jadi ini ada satu cerita, iaitu Nabi dia lalu dekat di kubur dua orang yang sedang disiksa. Itulah satu kubur orang yang tidak bersuci daripada kencingnya, dan seorang lagi ialah melakukan namimah, ini adu domba. Kemudian Nabi sabda dengan inilah, sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa. Innahuma, inna tu sesungguhnya, huma mereka berdua, la yu'azzabani, sedang disiksa. Maknanya kita tengok ada inna, ada lam kat situ, dekat verb tu. Makna nak menyatakan memang mereka ini pasti sedang diazab. Rasulullah yang dengar, orang lain tak dengar. Rasulullah yang dengar. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Mereka tidak disiksa kerana dosa besar. Amma hadza. Rasulullah pun tunjuk mereka tidak disiksa kerana dosa besar. Rasulullah tunjuklah. Yang kubur ni amma hadza, yang ini disiksa kerana tidak bersuci dari kencingnya. Dan wa amma hadza, yang ini pula, fakana yamshi bin namimah. Itu dia melakukan namimah, itu adu domba. Kemudian bila meminta pelepah kurma dan membahagi dua. Pelepah kurma dan dikoyakkan kepada dua, mencampakkannya di atas kubur kedua-dua orang itu, lalu bersabda, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan ini boleh meringankan siksa mereka selama tidak kering. Rasulullah, itu Rasulullah yang lakukan. Rasulullah kata mudah-mudahanlah ini boleh meringankan siksa mereka selama tidak kering. Selama pelepah kurma tu masih basah, tidak kering, mudah-mudahanlah mereka diringankan siksa. Yukhaffafu tu diringankan. Anhuma, daripada keduanya. Huma tu balik kepada itulah dua orang tadi. Seorang yang disiksa kerana tidak basuh dengan elok kencingnya, dan seorang lagi sebab namimah, mengadu domba. Jadi erti mereka tidak disiksa kerana dosa besar ialah dosa yang dianggap remeh manusia, tapi sangat besar di hadapan Allah. Dosa yang dianggap remeh oleh manusia tetapi sangat besar di hadapan Allah. Banyak amal yang dianggap manusia tidak besar, tapi bagi Allah besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan. Mereka menganggapkan sesuatu itu ringan, hayyinan, ringan, remeh. Sedangkan wa huwa 'indallahi 'azim. Sedangkan di sisi Allah ini adalah besar. Jadi macam itulah kita kan. Kita rasa sesuatu dosa yang kita buat tu ringan, tak ada apa, remeh aja. Tapi di sisi Allah adalah besar. Samalah juga dengan kita melihat kepada perbuatan yang remeh, yang boleh membawa kepada pahala. Kita pandang remeh. Contohnya, dengar azan tak jawab elok-elok, dengar je. Kan? Tu kita pandang remeh, sedangkan jawab azan tu adalah menjadi kewajipan kita kan, jawab azan. Amalan-amalan baik yang lain yang boleh membawa kepada pahala yang besar. Kita pandang remeh.
Sedangkan itulah yang akan membawa kita dapat mengumpulkan sebanyak pahala daripada perbuatan yang kita anggap remeh tu. Banyak benda yang kita remehkan, kita tak apa, tak kuat, tak apa, tak ada apa ni. Jadi sebab itu kita kena apa ni, ingatkan dalam diri kita bahawasanya banyak perbuatan-perbuatan yang kita anggap remeh tu kita tinggalkan gitu saja. Sedangkan ia adalah besar di sisi Allah. Adapun mengenai menyebarkan fitnah yang menurut Allah ialah perkara besar, tetapi bagi manusia adalah perkara kecil. Ini menyebarkan fitnah itu perkara besar. Tapi manusia anggap perkara itu kecil. Seperti mana kita lihat dalam masyarakat kita sekarang, sebar je fitnah. Tak kira dah. Padahal di sisi Allah adalah sangat besar. Itu dalam surah Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang beriman, ijtanibu, nanti kita jumpa verb ijtanibu maknanya jauhkanlah. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan duduk cari-cari ya, jangan duduk mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Jangan kita ghibah kan. Kita ghibah ni? Kita Ngumpat. Ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Umpamakan kalau kita diumpat tu, Allah umpamakan kita seperti kita memakan daging saudara yang sudah mati. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Diumpamakan. Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Fakarihtumu, untuk kamu tak suka, kamu benci dan bertawakal kepada Allah. Fakarihtumu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu penerima taubat dan Maha Penyayang. Jika seksa kubur akan ditimpakan kepada orang yang tidak bersuci dari kencing dan melakukan fitnah atau ghibah, apalagi dengan orang yang tidak solat, puasa, haji, zakat, berzina, riba, mencuri dan dosa-dosa besar lainnya. Siksaan yang berbentuk dan siksaan yang bentuk dan caranya hanya diketahui Allah pasti akan diberikan dengan sangat dahsyat. Oleh kerana itu, Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk tidak bertemu dengan Allah di alam barzakh dan di hari kiamat dalam keadaan murka. Dalam keadaan murka kepada kita. Dalam keadaan Allah murka kepada kita kerana kewajipan yang kita tinggalkan. Misalnya kewajipan solat. Kerana orang yang meninggalkan menjadi kafir. Rasulullah bersabda, bainar rajul wa bainal kufri tarkus solat. Pembatas antara seorang dengan kekafiran adalah meninggalkan solat. Sedangkan kita sekarang ramai memandang solat tu macam ringan saja. Senang-senang aja tinggal. Apalah, tinggallah. Qadha pun tidak, apa pun tidak. Sengaja. Dihukumkan sebagai meninggalkan solat itu sebagai kafir. Sebab-sebab seorang Muslim mengalami siksa kubur. Apa sebab? Yang penting kita nak tengok. Apa yang menyebabkan seorang Muslim mengalami siksa kubur? Kita duk minta, Ya Allah, jauhkanlah daripada siksa kubur. Ya Allah, kita sujud. Semasa kita sujud, kita mohon kepada Allah
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Mana tahiyat masa tahiyat masa sebelum tahiyat sebelum salam. Sebelum salam. Sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dulu, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini kalau boleh kita amalkan. Kita amalkanlah. Maknanya jangan lagi ada susah lah nak ingat apa yang susah lah. Kita ambil kesempatan ni sungguh-sungguh. Benda lain kita boleh buat, yang ni 4 kerak yang tak boleh ke? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Azab jahannam dululah yang besar. Wa min azabil qabr. Okay. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ingat tak saya cerita dulu? Maknanya siapa dia tengok anak dia tidak mengucap tidak berdoa dengan doa ini, dia suruh semayang lain dan sebut doa tu. Banyak faktor yang menyebabkan seorang Muslim disiksa dalam kubur. Penyebab utama ialah meninggalkan kewajipan dia sebagai seorang mesti menunaikan sembahyang, malas melaksanakannya, meninggalkan kewajipan, malas melaksanakannya, melakukan kezaliman dengan beragam bentuknya, ghibah, memfitnah dan tak menjaga diri dari najis. Tadi yang cerita dalam hadis tadi, berkhianat serta mati sebelum bertaubat dari perbuatan haram. Mana melambat-lambatkan taubat, tak taubat. Misalnya zina, homo, judi, riba, mencuri, menipu, lari ketika perang, menyuap, akan suap lah tu, bersuah, berdusta, mabuk, membunuh dan penguasa yang kejam. Kata penulis ini, di sini saya akan menyebut sebahagian dari perbuatan di atas. Jadi sebab-sebab yang boleh seorang Muslim itu mengalami siksa kubur. Pertama, boleh kita ingatkan, kita nak cerita kat cucu kita ni. Kita nak cerita kat anak cucu kita ni. Beberapa perkara yang disebut oleh pengarang. Allah telah memberi toleransi bagi setiap ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali solat. Ia tak memiliki toleransi. Mana yang boleh, yang lain ada toleransi. Tapi solat, mana ia tak memiliki toleransi. Mana mesti solat ini dilakukan. Walau dalam keadaan dia macam mana pun, walau dah nak mati pun, kalau masih ada lagi, mana ingat lagi, maka dia kena semayang. Walaupun dengan last kali, dengan orang kata apa, mata ajalah tak, dengan hati je, hati saja tinggal. Lain dah tak boleh dah, semua tak boleh bergerak dah apa. Tapi semayang mesti dilakukan. Inilah yang kita nak kena ingatkan juga kepada anak-anak kita. Mana tahu kita esok dah tak sedar diri apa semua. Mintalah daripada sekarang faham kepada mereka. Kalau mak atau mama atau umi dah dalam keadaan yang tak sedar, tolong ingatkan. Tolong ingatkan semayang ni. Ada orang nak ringan-ringan ya semayang ni kalau boleh. Lah kalau boleh tak nak semayang langsung apa? Tak boleh. Mana semayang kena buat. Kalau boleh kita bantu nak percara pun tolong ambil semayang kat dia tu, tak apa tu kita sedar lagi. Mana dia tak sedar apa dah. Cuma dia ada sikit lagi ingatan tu. Kita kena ingatkan dia supaya melakukan semayang. Bimbing dia. Mak ni mak rukuk sujud. Mana dengan isyarat je lah kan. Kalau dah teruk tu. Tu dia kata ni, tak ada toleransi ni, meninggalkan semayang. Ya, yang semayang tu tak memiliki toleransi. Kewajipan saum, kewajipan puasa, saum tu puasa. Boleh tidak dilakukan orang tua. Tu ada toleransinya, orang tua tak payah lakukan.
budak kecil, yang belum mukallaf, orang musafir. Sedangkan musafir, kalau kita dalam musafir, ada toleransinya, kita boleh berbuka. Dan orang yang sakit, zakat hanya dilakukan orang yang memiliki nisab yang mencapai haul. Haji harus dilakukan bagi orang yang mampu. Yang lain ada toleransinya, tapi sembahyang tak ada. Sementara solat, ia tidak memiliki toleransi sebagaimana yang disebut tadi. Jika ada orang yang tidak boleh melakukannya sambil berdiri, ia harus melakukannya sambil duduk. Jika tidak boleh melakukannya sambil duduk, ia harus melakukan sambil berbaring. Jika tidak boleh melakukannya sambil baring, ia harus melakukannya dengan isyarat atau dalam hati. Selama roh belum sampai ke tenggorokan, kewajipan solat tidak akan gugur. Itu kita kena ingat. Oleh kerana itu, meninggalkan solat menjadikan penyebab paling besar yang boleh mendatangkan siksa Allah, terutama di alam barzakh. Kalau tinggal semayang ni di alam barzakh, yang teruk akan kena. Lagi akan teruk lagi bila kita masuk neraka nanti. Balasan di akhirat nanti. Kerana meninggalkannya dengan sengaja ialah kufur. Sedangkan siksa bagi kekufuran sangat dahsyat. Kalau kita tengok kufur, sejak daripada ditarik nyawa dia tu, macam mana ditarik nyawa dia, lepas tu dibawa menghadap Allah, tak sempat pun menghadap Allah. Sebab setiap langit pun tak terima dia, terus dicampakkan ke bumi ini kan. Itu yang kita takut ya. Okey, itu meninggalkan solat, beratnya seorang meninggalkan solat. Kedua, ghibah dan fitnah. Abu Abbas menuturkan Nabi pernah melewati 2 kuburan tadilah ni. Hadis tadilah, dan bersabda, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Amma hadza fakana la yastatiru min baulihi wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya mereka berdua diseksa namun mereka tidak diseksa kerana dosa besar. Yang ini tidak bersuci dan yang kencingnya, dan yang ini melakukan fitnah. Kemudian beliau meminta pelepah kurma dan membahagi 2. Beliau menancapkan cucuk kat tanah tu di atas kubur kedua yang tersebut, lalu bersabda, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan ini boleh meringankan siksa mereka sebelum kering pelepah kurma itu. Sementara dalam riwayat Ahmad dan At-Tabrani yang diriwayatkan dari Ya'la bin Siyabah bahawa Nabi pernah melewati kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Beliau bersabda, inna hadza kana ya'kulu luhuman nas. Sesungguhnya orang ini dulu memakan daging manusia. Itu apa dia tadi yang kita baca lah ayat Quran tadi, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Apa dia buat? Itulah dia ghibah. Mana dia membuat ghibah. Apa kita nak kata? Mengumpat bahasa tu. Mengumpat. Besarnya mengumpat ni. Ya Allah. Kita tanya dia kita. Hari ni aku mengumpat orang tak hari ni? Cuba tanya dia. Hari ni mengumpat orang tak? Allahu Akbar. Mintalah Allah jauhkan ya. Besarnya. Inna hadza kana ya'kulu luhuman nas bil ghaibah. Nabi bersabda dengan apa ni? Dengan cara ayatnya begini. Inna hadza, yang ini kerana dia makan, kana ya'kulu akala ya'kulu makan luhuman nas, daging manusia. Dalam ayat tadi tu, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi. Makan daging saudaranya. Ini makan daging manusia. Itulah dia melakukan ghibah. Umpat, dia melakukan umpatan. Okey, ada pula riwayat daripada Ibn Hibban dari Abu Hurairah. Wa kana al-akharu yu'zin nas bilisanihi
wa yamshi bainahum bil ghaibah. Adapun yang lain, ia menyakiti manusia dengan lisannya dan hidup bersama mereka dengan ghaibah. Hadis samalah maknanya melakukan ghaibah lah. Hadis di atas menjelaskan tentang orang Islam. Sebab ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang kedua penghuni kubur, beliau ketika itu berada di kuburan Baqi'. Rasulullah berada di kuburan Baqi' di Madinah kan. Hal ini bukan berarti penghuni kubur tersebut memfitnah orang lain satu kali. Namun orang tersebut telah menjadikan fitnah sebagai sebuah kebiasaan. Mana dia jadi kebiasaan dia. Mana sesuatu yang dia rasa tak mana yang ringan, tak ada apa-apa bagi dia. Dia melakukan ghibah itu. Tukang fitnah ialah orang yang suka menyebarkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Ia menyebarkan ucapan bohong di antara dua orang. Dua perempuan atau dua keluarga lalu membumbuinya dengan kedustaan. Apa menambah-nambahlah. Menambah-nambah Bumbu kan. bumbu kan. Tambah Dengan kedustaan ingredients, tambah dan ingredient. kebohongan. Tambah Sedap. yang sedap. Bagi sedap. Berjinomoto sikit. Adu domba lah, adu domba boleh. Bumbu. Macam kita ni apa bumbu dia, kita nak buat kerabu kan. Mana ada bumbu dia. Berserai. Bumbu tu sedap. Bahaya, Berserai bagi apa-apa sedap. kan. Oh sedap. Mana menambahkan lah. Allah Akbar. Lebih sedap lagi. Lebih sedap lagi dia punya ucapan bohong dia tu. Dengan kedustaan dan kebohongan yang tentu saja boleh menyebabkan kemudaratan bagi manusia. Allah tidak memaafkan dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Ini hak manusia ni. Allah tak maafkan. Kita sendiri yang kena minta maaf. Allah tidak memaafkan dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia yang dirampas. Sebab hak-hak tersebut ialah milik mereka. Hal ini merupakan bukti keadilan Allah yang mutlak. Jika ada orang yang bertaubat untuk tidak melakukan fitnah, Allah pasti akan mengampuninya. Bagi pihak Allah, Allah tetap aja akan, kalau dia seorang itu bertaubat, Allah ampun. Namun hak orang lain yang disebabkan oleh fitnah, kezaliman dan umpatan tadi ghibah ada dalam tanggungannya. Oleh kerana itu, untuk menghilangkan semua itu, ia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jika tidak melakukannya, ini akan dianggap sebagai hutang. Jadi hutang tersebut dilunas dengan kebaikan-kebaikannya. Atau Allah akan memaafkannya dan menjadikan orang yang bersangkutan mau merelakannya kerana Allah mengetahui keadaan orang yang taubat. Hanya Allah lah satu-satunya yang mengetahui hal tersebut. Manusia hanya boleh berusaha menahan lisannya di dunia sesuai kemampuannya. Manusia boleh berusaha menahan lisannya di dunia sesuai dengan kemampuannya sehingga lisan tersebut tidak menjadi penyebab kecelakaannya. Rasulullah bersabda, "Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim finnar illa hasaidu alsinatihim." Bukankah manusia akan dilemparkan ke dalam api neraka kecuali kerana hasil dari lidahnya, lisan mereka. Hasaidu alsinatihim. Hal yakubbun nas ala wujuhihim. Bukankah manusia akan dilemparkan, yakubbun nas ala wujuhihim, dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau nak kirakan makna literalnya kepada yakubbun nas, dia hempapkan manusia tu, muka tu dihempapkan. Makna tu yakubbun nas ala wujuhihim, finnar, Disembamkan. Disembamkan muka tu, dilemparkan ke dalam api neraka. Melainkan oleh kerana hasil dari hasaidu alsinatihim. Hasaid itu mana hasil-hasil daripada lidah mereka, lisan-lisan mereka. Lisanun satu, alsinatun
jamak. Him tu mereka. Wujuhihim mereka. Kita belajar kan? Kita belajar huwa huma hum kan? Kita belajar huwa huma hum. Di sana baca hum, sini kenapa baca him? Apa sebab dia, ingat tak? Ingat tak? Kedudukan atas tu. Sinati Ah. al-sinatihim. Keduduk Hmm. atas, bawah, Kenapa tak baca depan. ala wujuhihum? Kenapa tak baca al-sinatihum? Kenapa? Baca al-sinatihim. Sebelum tu barisan tu. Berbaris. Sebelum him tu ada baris bawah kan? Ha. Arab kata, weh berat lah. Kami nak baca Berat berat. Wujuhihum. Al-sinatihum. Berat. Baca baris bawah. Okey. Ustazah, nak tanya Ustazah tadi yang Ya. okey kita baca balik muka surat 317 tu kan, Mhm. jika tidak melakukannya ini akan dianggap sebagai utang. Bisa jadi, boleh jadi utang tersebut dilunasi dengan kebaikan-kebaikannya. Maknanya adakah kalau kita mengumpat macam tadi yang Ustazah kata, sepatutnya kita minta maaf kepada orang yang berkenaan. Tetapi kalau ikut apa cara itu sebab saya nak tanya ni, mungkin dia kata utang tersebut dilunasi dengan kebaikannya atau Allah akan memaafkannya. Mana dilunaskan dengan kebaikannya. Kebaikan-kebaikannya. Mana Maknanya inilah dia tak perlu yang minta kita maaf pada dengar. orang. Ini yang kita dengar, ada satu hadis yang kata apa makna muflis, apa makna bankrupt. Inilah salah satunya. Bila kita tak meminta maaf kepada orang yang berkenaan, orang berkenaan pun tak maafkan kita, maka itulah kebaikan kita Bagi kita pada bagi dia. Okey. kita bagi pada dia kan. Jadi sampailah habis kita jadi muflis kan. Okey. Itulah yang maksudkan. Boleh Okey. jadi hutang tersebut dilunasi dengan kebaikan-kebaikannya. Kebaikan orang yang mengumpat tu lah. Itulah. Mengumpat tu. Dia bayarlah dengan kebaikan yang dia buat tu. Okey. Okey. Dia bayar lah. Ujung-ujungnya dia bankrupt lah. Tak ada duit. Bankrupt lah. Penghujung dia. Pasal hutang bayar. Mungkin bukan kita hutang kepada seorang. Kita kata kau ni fitnah, kau orang yang semua tu pakai nanti. Kita kena lunaskan. Maknanya lunaskan dengan kebaikan kita. Lunaskan tak tahu habis. Maka keburukan mereka akan kita diberi kepada kita, dihumbankan ke atas kita kan. Kita ikut yang kita faham daripada hadis tu. Oleh itu kita jangan banyak kesalahan kita kepada seseorang itu boleh dibayar atas kebaikan kita. Sebab kebaikan kita belum tentu mencukupi untuk membayar hutang kita. Tak tahu ya? Yang kita risau ni Ustazah, bulan Ramadan lah, bulan Ramadan. Mungkin dosa lain kita tak buat tapi lisan tu. Itulah sebab memang susah nak jaga. Itu sebab masa Nabi bulan puasa kan. Nabi cukup ingatkan, Nabi sampai tarik lidah dia ni. Maknanya lidah ni adalah suatu yang boleh membawa kita kepada kecelakaan. Lidah ni. Tunjuk dengan tangan dia, keluarkan lidah. Maknanya bahayanya lidah. Kita WhatsApp sana, tak tahu. Mana memanglah kadang-kadang kan tak boleh tahan. Tak boleh tahan keinginan kita tu untuk nak kata tu maknanya memang sesuatu yang sangat susah kita nak jaga. Datuk, apa yang tertulis dalam WhatsApp tu yang tertulis apa dalam hati kita tu? Apa kan? Kita baca kan? Ada kan? Kita baca takut lah. Tapi yang orang yang dia puas hati. Dia bilang lagu tu dia puas hati. Yang kita diam lebih baik Ustazah. Itulah. Memang Nabi pun kata. Nabi kata apa? Jangan berkata-kata lebih baik. Tak perlu jangan cakap. Diam lebih baik. Husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
baiknya Islam seseorang ialah dia meninggalkan apa yang tak penting bagi dia. Kalau cakap tu ada orang kata apa, ada benda yang berfaedah, cakap. Tapi kalau tak berfaedah, diam cukuplah. Tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan. Termasuk juga macam kita kata-kata macam kecilkan hati orang pun kira jangan kita diterasa bukan macam termasuk juga. Masuk lah. Tapi kalau kita tak niat macam mana? Kita tak niat nak kecil hati dia. Tapi dia terasa Kecil macam hati dia terasa. Mana ada kita nak ngumpat orang nak niat dulu. Tak apa. Memang tak Bukan pernah niat maksudnya, lah. ini bukan mengumpat. Depan-depan mengumpat tu dia kata belakang kan. Ini kita cakap dia terasa. Contohnya. Terasa tu. Jangan Kadang tapi dia terasa. Rasanya maksudnya kita cakap dekat dia tiba-tiba dia terasa dalam hati. Itulah yang kita rasa lah. Janji. Kalau umpat ni dah memang kita tahu dosa dah. Pasti ada tujuan. positif kan, mudah terasa walaupun kita cakap secara biasa tapi bagi dia sebab mungkin terkena batang hidung dia kan. Terasa. Itu lah maksud dia tu lah, tapi kita tak Itu jadi kita tak Tapi Tentu kita Allah lah yang nak timbangkan. Allah akan timbangkan lah. Kan. contohnya Sebat-sebat kan dakwah pasti dia akan menyentuh soal peribadi seseorang kan walaupun secara tak langsung kan. So orang yang melakukan tu pasti tersinggung. Itu yang Kan. Itu dia pun terasa. rasa. Cili rasa pedas lah. Innamal a'malu bil niat. Bergantung kepada niat. Lah kalau betul kita makan cili tu kita rasa pedas, simpanlah dekat diri sendiri. Ada perasaan kata kau bagi aku pedas sebab kita yang makan. Okey. Kira satu tadi ya mengenai pertama meninggalkan solat, kedua ghibah dan fitnah. Ketiga, tidak bersuci dari air kencing. Ini boleh kita baca cepatlah sebab kita dah faham dari tadi. Mungkin ada orang dari kita bertanya mengapa dosa ini dianggap sebagai dosa besar hingga menyebabkan siksa kubur. Ada banyak hal yang dilakukan manusia dan sering dianggap sesuatu yang remeh, tapi bagi Allah hal itu dosa besar. Allah berfirman, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Tahsabuna hasibah, maka hisab mereka kira mereka menganggap sesuatu itu adalah ringan, hayyinan, ringan. Wa huwa 'indallah, sedangkan ia di sisi Allah adalah besar. Maksudnya, dan kami menganggapnya suatu yang ringan ialah banyak perbuatan dan ucapan yang dianggap manusia tidak akan mendatangkan seksa. Tetapi bagi Allah ia adalah dosa. Salah satu perbuatan tersebut ialah tidak bersuci dari air kencing, tidak membersihkannya dengan air dan tidak mau memastikan bahawa tidak ada najis yang tersisa. Perbuatan tersebut menunjukkan pelakunya tidak melaksanakan kewajipan solat. Kan? Ya, kalau solat kita nak bersih. Oh kita tengok hari ni lah orang pakai seluar ketat-ketat tu. Pergi tok masuk dalam apa? Masuk kat bilik air kat rest tu. Itu tuan ambil semayang. Dah semayang. Tak ada apa. Kalau dekat seluar dia ke apa ke. Basuh kencing tu bersih ke tidak tu. Tu saya kadang-kadang kalau aku ni selalu je masuk bilik air kita nak basuh bersih-bersih. Kalau ada apa kita tak pakai. Kita pakai yang seluar lain ke apa ke. Ni tak. Tengok senang aja dia orang semayang aja terus. Takkanlah kan. Jadi kadang terheran juga. Jadi mungkinlah Rasulullah ni macam seolah-olah dia macam tahu dah. Umat dia yang akhir-akhir. Umat akhir zaman dia ni akan melakukan perkara itu, iaitu meremeh dengan apa ni, senang-senyang aja, tidak bersih dengan sebersih-bersihnya. Sedangkan dia nak ambil wuduk, daripada wuduk lah dia nak menentukan semayang dia tu diterima oleh Allah ke tidak. Kalau wuduk pun dah tak sah sebab ada najis, macam mana? Itu yang mana yang kita muskilkan lah, lihat kepada keadaan.
Jadi perbuatan tersebut menunjukkan pelakunya tidak melaksanakan kewajipan solat. Sebab orang yang melakukan solat pasti akan bersuci dari air kencing. Kerana solat tidak sah tanpa bersuci. Apakah ada dosa yang lebih besar daripada meninggalkan solat? Itu kan tadi. Meninggalkan solat itu dosa yang pertama sekali. Azab kubur tu. Ia akan mudah meninggalkan kewajipan puasa, zakat dan haji. Bahkan ia akan mudah meninggalkan seluruh perintah Allah. Hal ini berarti orang yang meninggalkan solat akan termasuk dalam orang yang binasa sebab ia tidak mentaati Allah. Sebab dia akan melibatkan kepada ibadah-ibadah kita yang lain. Kalau dia senang-senang meninggalkan solat, maka apalagi kepada kewajipan-kewajipan yang lain, puasa, zakat dan haji itu. Mana senang-senang ya dia buat. Mana dia pandang sebagai sesuatu yang remeh saja. Ibnu Abbas menuturkan Nabi pernah melewati 2 kuburan dan beliau bersabda tadilah. Hadis tadilah. Sesungguhnya orang berdua sedang diseksa 2 sekali. Mana Nabi pergi satu kubur tu ada 2 orang sekali dia dengar sedang diseksa kerana 2 dosa itu, iaitu dah dosa kerana tidak membersihkan baul yakni air kencing, dan satu lagi kerana namim. Rasulullah SAW bersabda lagi mengenai tentang ni. Aktsaru, seksa kubur paling banyak, aktsaru azabil qabr. Kita faham dah ke aksar, kasir. Hamdan kasiro. Kataan aksar, seksa kubur paling banyak. Aksar, paling banyak. Akbar, paling besar. Asghar, paling kecil. Aksar, paling banyak. Ini dia panggil apa? Dia panggil sifat ni yang superlatif. Superlatif. Mana seksa kubur paling banyak. Akbar, paling besar. Adalah dari kencing. Kubur juga baul. Ingat perkataan baul tu adalah maknanya kencing. Dengan kata lain, penyebab seksa kubur ialah tidak bersuci dari air kencing dengan sesuatu yang boleh menyucikannya. Yang pada zaman sekarang jenisnya sangat banyak. Bagaimana diketahui seksaan di alam barzakh kerana tidak melaksanakan kewajipan terutama solat akan lebih keras dari seksaan orang yang tidak bersuci dari air kencing. Seksaan di alam barzakh kerana tidak melaksanakan kewajipan terutama solat akan lebih keras dari seksaan orang yang tidak bersuci dari air kencing. Tidak bersuci ketika solat dan tidak menolong orang yang dizalimi. Tidak bersuci ketika solat dan tidak menolong orang yang dizalimi. Rasulullah bersabda, seorang hamba Allah akan diperintahkan untuk dipukul di dalam kuburnya 100 kali. Ia terus menerus memohon dan berdoa kepada Allah hingga pukulan tersebut menjadi 1 kali. Ia dipukul hingga kuburannya penuh dengan api. Ketika api itu hilang, ia tersedar dan berkata, mengapa kalian memukul saya? Mereka menjawab, kamu solat tanpa bersuci. Besarnya. Diulang-ulang benda ni. Kamu solat tanpa bersuci dan melewati orang yang dizalimi tetapi tidak menolongnya. Dan melewati orang yang dizalimi tapi tidak menolongnya. Orang yang dizalimi. Apa maksud sini? Tengok orang kena buat zalim tapi kita tak bantu. Biarkan. Kita tak bantu, kita biar aja kan. Maknanya melewati. Mana kita jalan je. Tengok orang dizalimi, mana tengok aja. Tapi tidak menolongnya. Ataupun kita tahu kan. Okey. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mencuri harta ghanimah. Ini dalam peperangan lah. Umar bin Khattab menuturkan ketika hari Khaybar, beberapa orang sahabat Nabi datang dan berkata, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Sehingga mereka mendatangi seorang lelaki
yang berkata, si fulan mati syahid. Lalu Rasulullah bersabda, tidak aku melihatnya memakai pakaian yang dicuri. Kemudian Rasulullah bersabda, pergilah dan serulah kepada manusia bahawa tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Apa maksud sini? Abu Rafi' berkata, Nabi pernah melewati kuburan Baqi' dan bersabda, celaka kamu, celaka kamu. Aku menyangka bahawa ia sedang mencelakaku. Beliau bertanya, ada apa denganmu? Aku menjawab, wahai Rasulullah, apakah aku melakukan suatu kesalahan? Beliau bertanya, apa sebabnya engkau tadi mencelakaku? Beliau menjawab, tidak. Namun ini adalah kuburan si fulan. Aku mengutuskannya untuk mengambil zakat dari keluarga fulan. Namun ia menggelapkan pakaian wool pakaian wool. Sekarang ia diberi pakaian yang sama dari api neraka. Ini tak amanah lah ni kan? Dia tak amanah lah ni. Dia apa ni? Dia diutuskan untuk mengambil zakat dari keluarga si fulan, maka dia menggelapkan pakaian musim sejuk ni. Sekarang ia diberi pakaian, mana dibalas dia, iaitu pakaian yang sama tapi daripada api neraka. Dia dapat wool juga tapi daripada api neraka. Abu Hurairah berkata, ketika telah membebaskan Khaybar, kami tidak mendapatkan ghanimah emas dan perak. Akan tetapi kami mendapatkan ghanimah sapi, mana lembu lah, domba, perhiasan dan kebun. Lalu kami pergi bersama Rasulullah menuju Wadil Qura. Tempat di Mekah, Wadil Qura. Beserta beliau ada hamba sahaya yang dihadiahkan kepada beliau oleh seorang dari Bani Dhibah. Ketika ia meletakkan peralatan safar, peralatan musafir Rasulullah, tiba-tiba datang panah yang tidak dikenali sehingga melukainya. Kemudian orang-orang pun berkata, selamat, ia mendapatkan mati syahid. Rasulullah bersabda, walladhi nafsi biyadihi inna syamlata allati asabaha yawma Khaybar minal minal maghanim lam tusibhal maqasim litashta'ila alaihina. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Apa ni? Mantel ghanimah yang ia ambil, maknanya apa ni, harta rampasan yang dia ambil tu pada pertempuran Khaybar yang belum dibahagikan akan menjadi api yang membakar. Oh, dia ambil apa ni, harta rampasan perang tu sebelum Rasulullah bahagikan. Ketika menjelaskan hadis di atas, para ulama salaf berkata, jika pakaian yang dicuri tersebut akan menjadi api neraka, padahal boleh jadi orang tersebut mendapat hak miliknya, namun ia mengambilnya sebelum dibahagikan. Memang kalau ni pun dia boleh jadi milik dia, tapi dia ambil sebelum dibahagikan. Apalagi dengan orang yang mencuri harta manusia dengan zalim, bermusuhan dan secara paksa. Ulama salaf pun berkata, hadis-hadis yang telah lalu menjelaskan seksa kubur akan terjadi kepada orang yang berdusta, memberikan kesaksian palsu, memakan riba. Ni bukan kata sikit je, seksa kubur ni termasuk semua. Pemakan riba, pembunuh, murtad, arogan dan pemutus hubungan silaturahim. Satu lagi, pemutus hubungan silaturahim. Menyebabkan seksa kubur. Jadi dia bagi sikit je lah, mana 4 atau 5 ni. Sedangkan banyak lagi yang termasuk di dalam seksa kubur. Yang boleh terjadi kepada seseorang yang berdusta, dia kata, bersaksi palsu, memakan riba, pembunuh, murtad dan sebagainya.
Rasulullah berlindung dari siksa kubur. Ustazah, kalau kata kita nak tengok situasi sekarang lah, macam tadi tak mana kan, macam dia suruh bagi harta tu, dia tak bagi, dia dah ambil. Kalau kata macam-macamnya, macam seolah-olah dia ambil hak orang kan, dia dah pecah ambil hak orang lah. Katalah sekarang ni dalam organisation kan, patutnya staff tu lah ataupun kaki tangan tu dia patut dapat allowance banyak ni, lepas tu bagian pengurusan apa ni, potong tak bagi, itu dikira macam tak bagi hak dia, itu masuk ke dalam benda macam ni. Masuk jugalah dalam apa? Mengambil hak orang lah kan. Tak tahulah kalau sekiranya perkara tu disetujui oleh memandang kepada keadaan ke apa, tak tahulah macam mana. Bolehkah pihak yang berkenaan memutuskan mana dengan keputusan yang ramai lah, maknanya memandangkan kepada keadaan dipotong. Mungkin tu tak apalah kot, tapi kalau saja-saja dipotong tak ada sebab-sebab yang ni, tak boleh lah. Kalau kadang kan kalau ada sebab tertentu macam kita sekarang dia tak kena macam saya lah mungkin biasa dengar anak kata, mama saya kena potong gaji. Kena potong gaji. Berapa peratus ke apa kan. Jadi macam dia pun terima aja. Walaupun hati itu tak berapa rela, tapi terima aja lah sebab ini keputusan organisasi itu ke kan. Sebab memandangkan kepada keadaan sekarang ni kita kena potong. Nanti esok kita bagilah balik. Mungkin kalau gitu lah. Tak apalah kot kan. Atas ada macam mungkin jawatan kuasa ke kan. Tapi ada kes-kes yang ni lah. Kadang-kadang private, swasta kan. Dia ada benda yang macam sepatutnya kawan kita ni dapat hak dia ni. Katalah apa ni, tapi kan ada macam 2-3 orang kita jangan bagi kepada dia, kita bagi yang ni lah. Dia macam tu. Kita dia buat keputusan 2-3 orang. 2-3 orang. Lepas tu pula dan dia tak perasan bila tengok benda ni, maknanya benda tu besar. Pada dia rasa benda tu mungkin orang yang harapkan allowance apa benda tu, dia harap sangatlah. Yalah. Kalau dia kalau sampai tak perasan benda. Kalau sampai hati orang tu terasa dan keputusan tu dilakukan oleh seorang dua je, tak boleh lah macam tu kan. Memanglah mengambil hak orang lah. Caranya menafikan hak dia lah kan. Itu kita relate. Assalamualaikum Ustazah, nak tanya satu soalan ni. Kalau misalnya sekarang ni siapa yang tanya? Siapa yang tanya? Zakia ni. Nak tanya, kalau sekarang ni kan orang share benda-benda yang tak pasti, adakah itu dipanggil fitnah? Macam benda-benda tu tak betul tapi dia anggap tu betul. Lepas tu dia share dalam dalam WhatsApp ke, dalam Facebook ke. Adakah itu dikira fitnah? Fitnah lah. Mana memang daripada awal dah tak betul dah. Pada awal dah tak betul. Tapi dia pasti benda tu betul, tapi pada pendapat dia betul. Tapi benda tu tak betul sebenarnya. Dia share juga. Benda yang sebar-sebar ni memang fitnah lah. Bawa fitnah. Memang benda yang kita suka siar-siarkan tu kan. Kita kongsi-kongsi tu kan. Kalau boleh elak. Okey, Rasulullah berlindung dari siksa kubur. Kita tengok Rasulullah macam mana Rasulullah berlindung dari siksa kubur. Dalam banyak hadis diterangkan bahawa Rasulullah sering berlindung dari siksa kubur. Kita tengok bagaimana Rasulullah berlindung. Mana kita nak tiru Rasulullah, kita sunnah Rasulullah. Hal ini menjadi dalil qat'i. Apa makna dalil qat'i? Dalil yang pastilah. Hal ini menjadi dalil yang qat'i, dalil yang pasti benar
akan keberadaan siksa tersebut. Kerana jika tidak, beliau pasti tidak akan berlindung. Bahkan Rasulullah tidak hanya cukup berlindung untuk diri sendiri, namun beliau memerintahkan kita untuk berlindung. Ada banyak bentuk doa perlindungan. Ada yang dilakukan ketika solat, selesai solat, serta setiap pagi dan petang. Perbezaan waktu tersebut menunjukkan tentang pentingnya hal ini. Zaid bin Sabit berkata ketika Rasulullah sedang berada di kebun Bani Najjar, menunggangi kaldainya dan kita bersamanya. Kata Zaid lah, mana dia bersama Rasulullah lah. Tiba-tiba kaldai tersebut miring hingga hampir menjatuhkannya. Kaldai itu mana jadi miring, berjalan tak betul dah. Di sana ada 5 atau 6 kuburan. Oh, di kebun Bani Najjar tu ada 5 atau 6 kubur. Beliau bertanya, siapa orang yang mengetahui penghuni kuburan ini? Ada seorang lelaki yang menjawab, saya dia kata. Betul Nabi tanya, bila mereka meninggal? Dia menjawab, ketika musyrik. Ketika mereka musyrik dulu. Nabi bersabda, sesungguhnya umat ini akan dicoba di dalam kuburannya. Kalaulah kalian tidak takut dikubur, aku pasti akan berdoa kepada Allah agar dia mendengarkan azab kubur yang aku dengarkan ini. Kata Rasulullah, kalau kamu tak takut, aku boleh nak bagikan kamu dengar seperti mana aku dengar. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda, berlindunglah kalian dari siksa neraka. Itulah timbul perkataan, Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam. Orang berkata, kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Beliau bersabda, berlindunglah kalian dari siksa kubur. Itu datang pula doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Orang-orang berkata, kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Beliau bersabda, berlindunglah kalian dari fitnah. Itu yang datang, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah yang tampak dan tersembunyi. Orang-orang berkata, kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang tampak dan yang tersembunyi. Beliau bersabda, berlindunglah kalian dari fitnah Dajjal. Yang datang doa ni tadi ni. Orang berkata, kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Semuanya Rasulullah berdoa di dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min al-ma'sami wal maghrib. Kalau kita tengok hadis ni dia datang dalam macam-macam nas dia. Kan? Ada nas dia, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini dalam nas ini macam ni pula. Mana boleh je. Boleh saja kita ikut. Tapi syaratnya hadis yang sahih lah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini ditambahkan lagi satu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Aku berlindung kepadamu dari dosa. Ma'sami itu dari dosa, wal maghrib dan hutang. Kalau kita baca 4 tu saja, kita boleh tambah lagi satu. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Daripada dosa dan daripada hutang. Nabi memohon doa, mana melindung daripada beberapa perkara yang boleh kita bilang lah di dalam doa dia. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa azabil qabr. Lagi. Nabi berdoa pada akhir salat. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Aku berlindung denganmu daripada kekufuran, wal faqri, daripada kefakiran, wa azabil qabr, dan azab kubur. Daripada kufur, daripada kefakiran, dan daripada azab kubur. Boleh saja kita tambah lagi azabil kufri wal faqri. Sesungguhnya Nabi juga memohon dalam doanya pada setiap pagi dan petang, Rabbi a'udzubika min azabin fin nari wa azabin fil qabr.
Rabbi a'udzubika min azabin fin nari wa azabin fil qabr. Oh, doa pagi, doa petang. Aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Nabi sebut ni pagi petang. Mana ada doa dengan doa ni. Dengan demikian kita wajib mengikuti sunnah Nabi. Ni kata sunnah-sunnah yang Nabi lakukan. Sunnah Nabi untuk berlindung dari siksa neraka dan siksa kubur. Sebagaimana beliau berlindung dan menyuruh para sahabat untuk berlindung dari hal tersebut. Ini kita buat dah kan? Kita buatlah, teruskan. Istiqamah lah dengan doa sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam. Jangan tinggalkan. Dan satu lagi, ada doa kita sujud akhir tu apa? Allahumma inni apa? Warzuqni. Wa inni as'alukal husnal khatimah. Husnul khatimah. Warzuqni. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha qabla al-maut. Qabla maut. Warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Lagi? Ada 3, satu lagi Allah. Bila nak cakap lupa. Kena sujud seorang. Allahumma inni as'aluka rahmatan wa jannah wa a'udzubika Lagi min satu? azabi. Allahumma inni a'udzubika. Bukan, Aminika, bukan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah. Sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub. Tu yang juga mesti kita doakan. Sabit qalbi ala Allahumma dinika. ya muqallibal, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Satu lagi, Allah taubatan nasuha tu. Qabla maut. Jadi 3. Ada 3 dalam tu. Khotimah, husnul khotimah dengan apa tu Taubatan nasuha. dengan yang muqallibal qulub tu. Qulub tu, 3. Saya dah jumpa lagi 1-2 ni, disarankan juga kita baca bersama-sama dengan tu. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Amin, tak husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka Allahumma arzuqni husnal khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ini as'aluka husnul khatimah. Husnal khatimah. Warzuqni taubatan nasuha qabla maut. Allahumma ya muqallibal qulub, Sabbit qalbi ala dinika. kita akan ada cerita tentang perkataan sabbit qalbi ala dinik. Sebab ini sangat mustahak. Kita nak jaga bila di dalam kubur tadi, kita nak jaga hati kita ni. Sabbit Allah, tasbit al-qulub. Mana kita nak sabitkan, nak tetapkan hati kita ni. Sabbit qalbi ala dinika, atas agama kamu. Sebab kita akan menjawab nanti di dalam masa kita di alam barzah nanti, bila ditanya Allah akan gambarkan itu siapa tu. Kalau orang yang ini, kalau orang yang beriman betul, dia akan jadi itu adalah Muhammad suruh Allah. Itu adalah Muhammad suruh Allah. Mana itulah yang dikatakan maknanya kita telah mendapat tasbit al-qalb. Hati kita dah tetap makna mengaku bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi Allah masabbit qalbi ala dinika. Tetapkanlah hatiku atas agamaku. Wa ala ta'atika, dan atas taat kepada kamu. Nanti kita akan jumpa ayatnya. Surat akan datang. Okey. Tingkat keimanan di dalam kubur. Tingkat kenikmatan di dalam kubur. Tidak diragukan lagi berbagai pendapat yang penulislah yang tulis mengenai alam barzakh diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Berikut ini akan kami sebutkan tingkat kenikmatan alam kubur yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkat para nabi.
Al-anbiya wa ahya'un fi quburihim yusallun. Kalau nabi-nabi ni, para nabi akan hidup dalam kuburnya. Di sana mereka yusallun, mereka salat. Kehidupan di alam barzakh diketahui, tetapi bentuk dan caranya tidak. Kehidupan di alam barzakh diketahui, tapi bentuk dan caranya mana tidak tahu, tidak diketahui. Ia tetap menjadi alam ghaib. Kita kena ingat tu, alam barzakh tetap menjadi alam ghaib. Kita tak boleh tanya macam mana dia seksa, kata di alam barzakh dapat seksa tu macam mana. Itu dia seksa, kata dia guna apa ni? Dia guna apa ni, besi ke apa untuk pukul. Kalau tak boleh jawab ya, untuk pukul, untuk palu seorang tu. Macam mana? Jadi itu yang dikatakan. Maknanya kehidupan di alam barzakh diketahui, tapi bentuk dan caranya tidak. Ia tetap menjadi alam ghaib. Kata kubur yang ada di dalam hadis bukan berarti liang kubur tempat mayat dikebumikan. Tu. Bila kata kubur tu, maknanya bukan tempat mayat dikebumikan tu, namun berarti alam barzakh. Kan? Alam barzakh lah yang sangat luas dan hanya diketahui oleh Allah. Bila kata Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, rupanya maknanya Allah jauhkan aku daripada seksa di alam barzakh yang sangat luas dan hanya diketahui Allah. Cara solat mereka pun, solat para nabi tidak diketahui. Kan dia kata yusallun. Nabi-nabi ni hidup di dalam kubur mereka itu solat. Jadi cara solat Nabi pun kita tak tahu. Cara solat mereka pun tidak diketahui kerana setelah mati, kewajipan manusia untuk beribadah telah selesai. Akan tetapi, segala sesuatu jika termasuk dalam ilmu dan kekuasaan Allah, maka akal tidak boleh berbuat apa-apa. Ini dalam ilmu Allah. Kita nak kata mayang. Macam mana pula? Dengan demikian, ia ada di atas batas-batasnya. Ia ada di atas batas-batasannya. Allah berfirman, "Wama utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidak kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam surah Isra ayat 85. Apa-apa pun, alam ghaib ni, mana kita tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. Setakat tu je lah yang boleh kita tahu. Mana lain daripada itu kita tak tahu, hanya Allah yang tahu. Sebagaimana ada sebuah hadis yang menjelaskan, inna ahlal jannah yulhamunal hamda wa tasbiha fil jannah kama yulhamunan nafs. Sesungguhnya penghuni syurga diberi ilham. Penghuni syurga diberi ilham untuk mengucapkan hamdalah. Mengucapkan alhamdulillah, hamdalah dan tasbih. Ini subhanallah. Di dalam syurga, sebagaimana diberi ilham untuk bernafas. Kama yulhamunan nafsa. Dengan kata lain, tanpa kesusahan, tasbih dan tahmid boleh diketahui. Tetapi di syurga, tidak ada orang yang tahu caranya. Para nabi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Mereka ialah orang-orang paling sempurna di dunia. Di alam barzakh, akhirat dan surga. Pemimpin mereka yang paling sempurna ialah Nabi Muhammad. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, jasad para nabi tidak akan dimakan oleh tanah seperti yang terjadi pada jasad manusia lainnya. Rasulullah bersabda, "Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Ini sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan, innallaha harrama, mengharamkan, alal ardi, tanah, alal ardi kepada bumi, tanah, an ta'kula ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Kita banyaklah jumpa takula ni, mana makanlah. Memakan jasad, ajsad, jasadun satu singular, ajsad plural. Al-anbiya jamak kepada nabi.
Nabiyun seorang, anbiya nabi-nabi. Mana jasad para nabi ini memang tidak, Allah mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para nabi. Disebutkan pula di dalam hadis mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Disebutkan dalam hadis peristiwa Isra Mi'raj. Beliau mendapatkan para nabi berada di langit yang ketujuh dalam keadaan hidup. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Kan kita dengar Isra Mi'raj cerita. Jumpa nabi itu, nabi ni. Tingkat tu nabi itu, tingkat ni nabi ni. Pergi ke tingkat ketujuh tu sebab ada tu kot. Ada Baitul Ma'mur kan. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun mengucap salam kepada beliau. Hal ini menunjukkan para nabi ada dalam kedudukan paling tinggi, penuh nikmat dan keredaan Allah. Kalau para syuhada pula, darjat para syuhada. Syahid, orang mati syahid. Setelah darjat para nabi, tidak ada lagi manusia yang darjatnya melebihi para syuhada. Mereka telah menjual nyawa dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah memberikan kepada mereka kehidupan yang istimewa di alam barzakh. Hal itu belum termasuk kedudukan serta ganjaran yang sangat besar dan akan mereka raih pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka, jangan kamu kira. Tahsab. Tadi pun kita jumpa yahsabuna. Ini la tahsabanna alladhina qutilu. Jangan kamu mengira, jangan kamu hitung, jangan bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Alladzina qutilu, yang dibunuh, mana yang gugur fi sabilillah, mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim, malah mereka itu hidup. Bal ahya', malah mereka itu hidup. 'Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, dengan mendapat rezeki, yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka itu gembira disebabkan kurnia Allah yang diberikan kepada mereka. Farihin, farihun. Mana gembira? Farihun, gembira. Farihin, gembira. Bima atahumullah. Mereka gembira disebabkan kurnia Allah. Bima atahumullahu min fadli. Disebabkan kurnia Allah yang diberikan kepada mereka. Fadl. Wa yastabshirun, dan mereka itu memberi kabar gembira. Yastabshirun. Kalau tengok ayat ni, yastabshirun ni adalah fi'il mudhari' kan. Ada ya, ada waw kat ujung. Ni root dia apa? Yang kita buat itu macam yastaghfiruna. Root dia apa ni? Huruf tambah dia adalah sin, ya, sin, ta. Basyara kan? Basyara. Perkataan bushra. Daripada basyara juga. Jadi mana? Kabar gembira. Yastabshirun. Mereka memberi kabar gembira kepada orang-orang yang masih tinggal di belakang. Yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, yang tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka. Ini orang dalam syurga ni. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun, bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergembira. Yastabshiruna lagi. Mereka bergembira. Panjang kan ayat tu bunyi. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Kehidupan bagi para syuhada boleh diketahui, tetapi wujudnya tidak. Dalil mereka akan terus hidup ialah mereka akan mendapat rezeki. Sebab dia kata yurzaqun tadi tu, mereka ahya, hidup di sisi Tuhan mereka, dan mereka mendapat rezeki. Yurzaqun. Yurzaqun. Itu pun ada banyak penambahan tu. Rootnya apa? Rozaqah. Rozaqah. Rootnya ada 3 huruf kan. Orang yang menerima rezeki harus orang yang hidup.
sehingga rezeki dalam bentuk makanan, minuman dan lain sebagainya boleh dinikmati. Ayat yang disebut tadi tu juga menjelaskan alam barzakh, ialah alam besar yang ada di luar akal dan pemikiran kita. Ada di luar daripada akal dan pemikiran kita. Tak boleh kita nak fikir, tak sampai fikiran kita ni nak fikir tentang alam barzakh. Sehingga permasalahan tidak terletak pada jasad yang ada di dalam kubur. Sebab jika kita membongkar kuburan orang yang mati syahid, kita akan mendapatkannya berada dalam kuburan. Dia ada aja dalam tu. Lantas bagaimana ia hidup dan mendapatkan rezeki? Tapi ayat ni tadi kata dia hidup, dia dah mendapat rezeki. Macam mana? Kalau kita bongkar kubur, dia ada satu mayat dia ada situ. Jadi bagaimana ia hidup dan mendapat rezeki? Ia akan hidup dan mendapatkan rezeki menurut ilmu Allah. Kita kembali kepada tu. Menurut ilmu Allah yang Maha Pencipta, lebih mengetahui dengan ciptaannya, dan roh yang tidak diketahui oleh manusia. Roh kita juga tidak tahu. Seperti mana cerita orang musyrikin Makkah disuruh oleh orang Yahudi pergi tanya kepada Nabi 3 perkara tu, iaitu tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang roh. Inilah dia jawapan dia. Kalau cerita tentang Ashabul Kahfi dengan Zulkarnain, jawapannya ada dalam suratul Kahfi. Tapi bila ditanya tentang roh, jawapannya ada dalam surah Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Qulir ruh, katakanlah qulir ruh, katakanlah roh itu termasuk urusan Allah, urusan Rabb, urusan Tuhanku. Jawab kepada mereka. Ar-ruh min amri Rabbi. Aku pun tak tahu. Urusan roh itu adalah urusan Tuhanku. Dan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ini pengetahuan tentang roh atau tentang perkara gaib ni, sedikit ada pengetahuan diberi kepada kita. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan kenikmatan ialah kenikmatan roh. Jadi yang mendapat nikmat apa ni? Kenikmatan roh yang dapat nikmat. Adapun jasad setelah mati ia akan hancur. Adapun jasad setelah mati ia akan hancur. Pergilah korek kubur tu nak tengok, hancur tak ada. Buktinya mata boleh melihat mayat tersebut berubah menjadi tulang dan tanah. Sementara pada hari kiamat Allah akan menciptakan mayat tersebut dalam bentuk yang lain. Mana Allah akan bentuk mayat tu dalam bentuk yang lain pula. Itu yang kita baca dulu. Maknanya daripada tulang kita punya tu akan dibangkitkan kan. Wa nunsyi'ukum fima la ta'lamun, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan orang-orang mati syahid setelah mereka meninggal dengan bentuk yang lain, untuk kemudian memberikan kepada mereka rezeki. Mereka hidup di atas darjat yang Allah sediakan bagi mereka hingga hari kiamat. Kan dikatakan ruh mereka ada di dalam tempolok burung di dalam surga kan. Yang terbang tu, burung hijau. Terbang dengan gembira ke sana kemari dalam syurga kan. Mereka hidup di atas darjat yang Allah sediakan bagi mereka hingga hari kiamat. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahawa kehidupan para syuhada ada di bawah ilmunya, ilmu Allah. Ia tidak boleh diketahui oleh perasaan dan akal kita. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahawa mereka itu mati, sebenarnya mereka itu hidup. Tadilah ayat tentang orang mati syahid tadi. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Kita tidak boleh mengetahui kehidupan para syuhada di dalam alam barzakh. Hal tersebut termasuk alam ghaib. Sebab dia termasuk alam ghaib. Alam barzakh ni alam ghaib. Kita tidak boleh mengetahuinya kerana ia adalah ujian bagi kita.
Namun boleh jadi Allah menampakkan hal tersebut kepada orang yang dia kehendaki, seperti para nabi dan hamba-hamba pilihannya. Kan nabi boleh dengar apa yang berlaku di alam barzakh. Tingkat orang beriman pula. Tadi tingkat para nabi, para syuhada, tingkat orang beriman. Moga-moga kita termasuklah dalam ni kot. Di dalam pembahasan yang lalu, kita telah membahas mengenai kenikmatan di alam barzakh atau alam kubur. Tempat kembali akan diperlihatkan pada pagi dan petang. Hari pada pagi dan petang, hari kepada siapa? Kepada setiap orang. Bagaimanapun keadaan orang tersebut di dunia hingga Allah membangkitkannya pada hari akhirat. Hal ini boleh kita ketahui, tetapi caranya tidak. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Kita tak tahu cara, kita tahu mana Allah bagi tahu kita kan, di alam barzakh akan ada balasan gini. Tempat kembali yang diperlihatkan setiap hari pada pagi dan petang hari menunjukkan manusia bukan makhluk fana. Alam barzakh tiada lain hanya perpindahan antara dua alam. Alam dunia dan alam akhirat. Perpindahan tersebut tidak fana, tetapi ia adalah bentuk lain kehidupan yang caranya tidak boleh diketahui sebagaimana kehidupan akhirat yang banyak diceritakan Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadis. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Bila baca surah Sajdah kan, dalam ayat yang ke-17. Seorang tu tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Ayat ini adalah selepas ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia sifatkan siapa? Orang yang sembahyang tahajud lah, yang menjauhkan lambung dia. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', menjauhkan lambungnya daripada tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'u, mereka ini berdoa, yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah. Rabbahum, berdoa kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka. Khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan tamak. Mana? Dalam keadaan takut dan tamak. Khaufan wa tama'an, takut ya Allah, engkau tidak terima amalan kami. Tamak, tapi nak kepada ganjaran yang Allah akan berikan. Khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka menginfakkan. Fala ta'lamu nafsuna, baru datang ayat ni. Maka seseorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Seorang pun tak tahu apa Allah sembunyikan kepada mereka. Min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya. Apa yang Allah sembunyikan? Allah sembunyikan qurrati a'yun, sesuatu yang sangat menggembirakan mereka. Inilah ganjaran-ganjaran yang Allah sembunyikan daripada mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan kepada apa yang telah mereka lakukan. Jadi banyaklah disebutkan tentang apa ni? Balasan-balasan di dalam syurga tu yang tak pernah mala ainun ra'at, mata tak pernah lihat, di dunia tak pernah lihat yang macam tu. Wala uzunun sami'at, telinga pun tak pernah dengar. Balasan yang Allah akan beri di dalam syurga nanti. Wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak terlintas pun di hati kita. Kita tengok, cantiknya, ya Allah. Mana semuanya kagum melihat, sebab kita tak pernah tengok benda-benda tu. Itu makna Allah sembunyikan apa balasan yang dia akan berikan di akhirat nanti. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin. Inilah yang saya sebut tadi. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. A'dadtu, aku sediakan. A'dadtu li'ibadiyah as-salihin, bagi hamba-hambaku yang soleh. Ma la ainun ra'at. Makna yang tempat yang tidak boleh dilihat oleh mata, tidak
boleh didengar oleh telinga. Mala ainun ra'at, tak pernah, mana tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Wala khatara ala qalbi bashar. Allah telah memberitahu kepada kita ada kenikmatan yang besar, surga, sungai, istana dan perhiasan. Namun perasaan kita tidak boleh mengetahuinya. Hal ini pula yang terjadi di alam barzakh. Kita telah diberitakan tentang hal yang akan terjadi, tetapi berita tidak sama dengan menyaksikan, dan pendengaran tidak sama. Jadi Rasulullah bersabda, "Iza mata ahadukum urida ala maq'adihi bil ghadati wal 'ashi." In kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah. In kana min ahli an-nar فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة. Jika salah seorang kamu di antara kalian meninggal, tempatnya akan diperlihatkan kepadanya pada hari dan malam hari. Jika ia termasuk ahli syurga, ia akan menjadi ahli syurga. Jika ia termasuk ahli neraka, ia akan menjadi ahli neraka. Akan dikatakan kepadanya, haza maq'aduka. Haza, kita belajar haza. Inilah dia tempatmu, sehingga Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Penampakan yang dijelaskan hadis menunjukkan sebuah kehidupan yang tak sama dengan kehidupan yang kita kenal di dunia. Kita sepakat Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui sehingga Dia boleh menciptakan berbagai macam bentuk yang tidak terbatas. Kehidupan di alam barzakh hanya satu bentuk kehidupan saja, sehingga bagi Allah kehidupan tersebut sangat kecil. Abu Ubadah meriwayatkan bahawa satu hari pernah ada jenazah yang melewati Nabi. Beliau bersabda, orang yang sedang beristirahat atau diistirahatkan. Orang yang sedang istirahat atau diistirahatkan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud orang yang sedang istirahat dan diistirahatkan? Beliau menjawab, hamba beriman akan beristirahat dari kelelahan dan kejahatan dunia menuju rahmat Allah. Orang yang beriman, hamba beriman. Sedangkan hamba yang bermaksiat, maka orang-orang, tanaman dan haiwan boleh istirahat dari kejahatannya. Mana diistirahatkan? Mana orang-orang, tanaman dan haiwan boleh istirahat dari kejahatannya. Maknanya kalau dia nak kalau dia mungkin dia melakukan kejahatan kepada kepada orang, kepada tanaman, kepada haiwan. Sebab itu dia diistirahatkan. Hamba beriman akan beristirahat dari kelelahan dan kejahatan dunia menuju rahmat Allah. Sedangkan hamba yang bermaksiat, maka orang-orang, tanaman dan haiwan boleh istirahat daripada kekejamannya. Itu sebab dia diistirahatkan, kan? Sebab segala orang ataupun tanaman, haiwan boleh istirahat, boleh berehatlah daripada kejahatan. Rasulullah sedang membicarakan tentang orang yang mati. Orang yang mati melihat jenazahnya, tetapi tidak beliau ketahui. Akhirnya beliau pun mengucapkan hadis di atas. Hadis ini menunjukkan jika manusia istirahat, ia istirahat dari kelelahan, kesusahan dunia menuju rahmat Allah, tidak menuju kefanaan. Dalilnya ialah ayat yang membicarakan manusia yang sedang sakaratul maut. Wa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Adapun jika orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka ia memperoleh rezeki serta syurga kenikmatan. Maka fa di dalam ayat di atas, mana fa dia farauhun tu. Fa di dalam ayat di atas ialah untuk mengikuti ta'qib.
ta'qib, mana mengikuti tanpa fasil, tanpa ada pemisah. Fasil itu makna pemisah. Jika meninggal, orang yang beriman pasti akan langsung menuju surga. Wa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Tidak seperti summa. Kalau summa tu dia lambat sikit. Maksudnya orang yang orang yang beriman tu pasti selepas dia terus saja dia akan berlangsung menuju ke surga. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Nifa ni kalau ni bicara dalam bahasa Arab lah. Makna dia ada 3 huruf kan. Wow, ada fa, ada summa. Katalah kalau saya kata ja'at faizah wa sania. Dua-dua tu datang serentak datang. Kalau saya kata ja'at faizah fa sania, maknanya faizah datang terus lepas tu di belakang dia sania, terus di belakang dia sania. Kalau saya kata summa ja'at faizah summa sania, faizah datang. Berapa minit lepas tu baru sania datang. Tu summa. Ada jarak lama sikit. Macam itulah yang ni farauhun ni, mana orang yang mati, orang yang beriman, yang termasuk yang didekatkan kepada Allah, mana terus saja farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Makna terus saja dia didekatkan, maka ia memperoleh rezeki serta syurga. Mana didekatkan kepada Allah, kalau dia orang yang muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah, maka dia akan memperoleh rezeki farauhun wa raihan, rezeki serta syurga kenikmatan. Wa jannatu na'im. Itu maksud itu. Taklid tu. Tidak ada pemisah. Jika meninggal orang yang beriman, pasti akan langsung menuju syurga. Langsung menuju syurga. Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik meriwayatkan dari ayahnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innama nasamatul mu'min ta'irun ya'aluqu fi sadaril jannah hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yauman yab'asuhu. Sesungguhnya roh seorang mukmin seperti burung yang makan di pohon surga hingga Allah mengembalikannya kepada jasadnya pada hari kiamat. Hadis ini tidak mampu dijabarkan dan diterangkan dengan bayangan akal manusia. Yang jelas, hadis tersebut menunjukkan kehidupan orang beriman di alam barzakh dengan kenikmatannya meskipun mati yang hanya diketahui oleh Allah. Hadis tersebut boleh difahami oleh akal dengan dasar yang ada di dalam Al-Quran bahawa tidur ialah mati. Allah berfirman, wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari serta dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Jadi ayat di atas menjelaskan bahawa tidur ialah kematian, tapi ia tidak fana. Buktinya kejadian yang ada dalam mimpi yang kita alami saat sedang tidur. Ayat tersebut menegaskan kita tidur dalam keadaan mati, sehingga ketika sedang tidur kita mati menurut pemahaman kita, tetapi tidak menurut ilmu Allah. Banyak orang yang mimpi indah di dalam tidurnya, padahal menurut ayat tadi ia sedang mati. Ketika dibangunkan, ia biasanya berkata, kamu mengganggu mimpi saya yang sangat indah. Lalu dia pun berusaha untuk tidur lagi agar boleh kembali menikmatinya. Seperti inilah yang akan dirasakan orang beriman dalam alam barzakh. Macam tu cara dia. Mana orang yang beriman dalam alam barzakh seolah-olahnya dia rasa macam tu lah. Macam tidur. Ia akan hidup dengan kenikmatan yang sangat besar dan tidak ingin dibangunkan seorang pun kecuali ketika Allah membangkitkannya pada hari kiamat. Demikian keberadaan orang-orang beriman dalam alam barzakh. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita seperti itu kerana Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Kan nak cukup dah dekat ni. Dah azan dah. Dah azan kan? Dah. Hmm. Okay, kita cukuplah setakat ni dulu. Ingat nak sampai kat ni. Nak sampai dekat amal yang biasa bisa boleh menyelamatkan diri dari siksa kubur. Amal. Minggu depan. Lepas lah kita ni setakat tu ya. Setakat tu. Jadi sebenarnya kesimpulannya begitulah, makna diumpamakan kita ni dalam bahasa seperti kita tidur. Kita tidur dan kita mimpi. Bila kita jaga, mana itulah. Seolah-olahnya kita berada di alam barzakh ni macam itulah. Kata tidur mati tu kan, tak sedar apa tu kan. Kena sangat tidur mati, tak sedar apa. Seolah-olahnya kita pun tak sedar kita mati. Ya. Aduh, Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih. Tak berani nak quit. Ha? Tak berani nak quit, takut dia hilang. Jadi terima kasih. Mana gambar pun tak ada. Mana dia Ustazah. gambar? Tak berani. Tak berani. Buka kamera Ustazah Fazia. Aduh, madu saja. Pala merah tu kan. Mana? Tu nampak sikit dah tu. Tadi ada. Okeylah. Tapi gambar tak ada juga. Tak tahu nak buat. Tu ada tadi Kamera. Kamera. kamera ada. tu. Nanti ada. Okeylah tu. Kamera tu buka. Video. Video. Ada pun. Tu nampak dah. Ada. Hilang balik pula. Tak Video ada. yang video tu. Boleh tumpang dengar cukuplah. Okey. Assalamualaikum. Boleh lah. Terima kasih Ustazah. Semua kawan-kawan Pak. Datuk, semualah. Semualah. Ya. Inilah share Ustazah. Share. Masalah tak berhenti. Apa-apa lah. Tu alhamdulillah buka-buka dapat suara dah cukup. Tak mau sentuh lain dah. Takut hilang. Jelas ke hari ni? Tak macam selalu ke? Ya. Jelas ke hari ni? Apa dia? Tak hilang-hilang. Jelas ke? Boleh. Itulah. Jelas. Jelas muka Ustazah pun. Tu nampak tu. Datuk Farida malu saja. Nampak pipi kembung ya. Dagu pun Pipi matuk. Pipi matuk. Matuk. Dagu pun dua. Dagu pun dua lapis. Dah hilang dah. Left group dah. Cukup share gambar Ustazah, tak tunjuk kami. Hilang terus ke? Hilang. Hilang terus betul. Sania apa? Aku nak usik benda tu. Tanya Ustazah tanya tu. Sania apa abang yatim? Alhamdulillah. Apa dia main bagi orang tu di rumah? Sedap. Apa Yati ke? Sania ke? Sania. Sania lama tak kena mi rebus mi merah. Mi merah. Mi rebus ya sedap. Mi rebus dah. Masya-Allah. Puan Norehan. Datuk. Ya. Merah. Jadi itulah insya-Allah kita ada lagi dalam 3 halaman 6 halaman ke? 5 lepas tu kita nak buat apa pula agak ni? Sajalah nak tanya. Lekas nak buat apa? Ustazah tu bukan terbaik lagi ke? Buku Ustazah bukan terbaik lagi ke? Baiklah, ambil sikit. Tajuk lepas ni rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Best bagi aku nak kalau Ustazah Tajuk. Berapa? Bagian takut Tajuk je. dia rahmat Allah bagi orang-orang beriman. 2 Motivasi dah tu. 8 muka surat. 8 okey. 8 muka surat. Boleh? Boleh ambil ni rahmat Allah bagi orang-orang beriman. Boleh syok sikit dah. Dah takut balik seronok. Dan berita-berita takut, berita-berita menggembirakan pula lah. Betul. Berkerut je.
Motivasi. Rahmat Allah bagi orang-orang beriman adalah dalam 8-9 muka kot. Kemudian Boleh ya. Boleh ya. masuk bab yang keempat, huru hara kiamat. Allah. Jadi Ustaz ada dua boleh. Kalau 8 muka surat tu sangat sikit sangat kan? Ada tak lagi? Tadi Ustazah kata satu subjek lagi. Lepas tu apa Ustazah tak jawab lepas tu? apa ni huru hara kiamat. Bab Asal- bab yang keempat. Kita tadi buat bab ketiga. Ni bab keempat huru hara kiamat. Itu Dah berapa? masuk dah? Dah masuk lah Aram Barzah apa semua dah? Oh dah masuk dah orang. Dah. Ini huru hara kiamat datang. Boleh. Aduh. Saya ikut je. Saya ikut je pandangan ramai. Saya nak share, baca je lah. Sama-sama. Kita baca, kita faham. Kan? Jadi yang rahmat Allah bagi orang beriman ni tolak juga sebab kita ni kita nak Allah letakkan kita di kalangan orang yang beriman, insya-Allah kan. Jadi itulah kalau boleh kita nak tahu lah kepada rahmat Allah kat kita. Ya. Boleh juga. Betul lah. Minggu depan ni sampai. Ya. Minggu depan ada lagi lah 3-4 line ni. Lepas tu saya akan kemukakan beberapa soalan untuk kita bincang sama-sama lah daripada apa yang kita faham. Bincang. Tinggal tu nak soal. Exam. Nasib baik tak ada exam no. Bagi orang yang dia tu jawablah kan. Tak tahu lah. Kita nak bincang lah beberapa persoalan yang kita boleh faham daripada yang kita baca. So, nak tahu penyampaian dia sampai tak? Betul. Betul. Jadi kita nampak lah apa alam barzah. Kita faham tak tentang alam barzah. Maknanya mungkin selama ni kita rasa orang mati tu dia bangkit duduk dia bangkit duduk kah bila muka nangkir ada kat situ. Ingat tempat sempit tu no. Dia bangkit macam mana tu? Dia bangkit duduk kah? Maknanya kita boleh buat kesimpulan itu alam barzah ni alam ghaib. Memang pun mana Allah akan kembalikan roh itu kepada apa ni? Jasadnya. Jasad tu. Tapi maknanya kita tak tahu sebenarnya, Allah saja yang tahu. Kalau kita duduk bayang tu, kita bayang Allah letak roh tu, betul? Mayat tu bangkit duduk ah. Duduk. Kalau kita korek nampak ada duduk kan. Nampak tapi dia duduk. Sempit. Tapi dia tak ada, dia macam saja. juga. Roh dia saja, roh. Keadaan dia. Jasad tetap terbujur macam tu ya. Ada terbujur macam tu. Allah Macam mana kita nak tak boleh nak bayangkan. Kita tahu perkara itu berlaku, tapi caranya bagaimana tak. Kita tak tahu, Allah saja yang tahu. Itu tak kepala kita macam tu lah. Alam barzah ni. Ya. Betul. Ni orang kafir tak boleh nak fikir kan pada dia tengok dia tak ada percaya perkara-perkara gaib. Jadi dia ingat benda tu dah habis, makan tanah tinggal tulang habis kan no? Habis dia ingat itu lah. Tapi sebahagian orang Serani, orang Kristian, dia percaya kehidupan kembali. Ada setengah agama percaya. Sebab itu dia Yahudi lain tau. Saya berkawan dengan orang Kristian, dia ada dia punya macam kita mazhab lah kan. Kalau orang Protestan ni kepercayaan dia hampir sama dengan kita. Hampir Protestan, hampir. Dia percaya semua nabi-nabi, dia percaya hari kebangkitan, dia percaya ada akad, ada semua je. Hanya dia tak beriman satu saja. Dia Nabi percaya Muhammad. Isa, dia Isa tu dia. Isa anak Tuhan lah. Dan dia tak percaya kepada Muhammad. Tak percaya kepada Muhammad. Percaya pada itu. Tapi kalau saya mendengar jiran saya dulu bercerita, saya senyap. Dia cerita semua pasal nabi-nabi dia tahu. Bab Nabi Nuh, bab Nabi Sulaiman, dia cerita bab Solomon, you know, talk to all the animals. Moses sama.
Itu dia agama Protestan tapi different dengan orang Roman Catholic. Sebab yang kebelakangan ni Kristian banyak itu yang dia jadi kesilapannya. Sekarang ni kita pun takut juga, Islam pun begitu juga ya Ustazah. Bagai-bagai simbolnya sekarang ni, apa kata kefahaman anutan yang kita kadang-kadang pelik-pelik ni macam tu. Ni kita kena takut. Ya. Okey Ustaz. Tadi kita tak baca doa ke permulaan? Doa nak? Kita terjauh. Penutup lah. Penutup lah. Masuk dia tu. Pasal muka surat tadi tu, kira muka surat salah. Itulah. Tak apa, baca doa wabak saja. Tambah-tambah ni risaulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fatutlu ilaina 'inda hadatina ilaik wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. A'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lahu wa la yusma'. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina ahlina wa min al-ma'il barid. Allahumma inna na'udzu bika min al-jununi wal jizami wal baras wa sayyi'il asqam. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Wali خلصنا من الوباء. اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم خلصنا من الوباء. اللهم خلصنا من الوباء. اللهم خلصنا من الوباء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.